Assalamualaikum, salam hormat. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara. Nama saya Wan Syahrina dan anda boleh terus menonton siaran kami di saluran Bernama TV, juga menerusi Facebook Bernama TV dan penstreaman video terus sahaja untuk sepanjang sejam ini, dan anda juga kami alu-alukan untuk berinteraksi bersama-sama dengan kami di Ruang Bicara. Dan sejak sekian lama bukan sahaja kita memberikan penumpuan kepada perkembangan di peringkat persekutuan dan nasional, kita juga mahu memberikan fokus kita kepada negeri-negeri. Dan malam ini mengangkat salah satu negeri yang juga merupakan antara aset pelancongan utama negara, Terengganu Learning. Kita bawakan tajuknya pada malam ini kerana kita juga berbesar hati dan merasa sangat berterima kasih atas kesudian Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Datuk Seri sekali lagi kerana bersama-sama dengan kami. Dan ini sangat menarik sebenarnya kerana kalau kita melihat Terengganu sendiri yang diberi julukan sebagai permata pantai timur dengan 7 bahagian pentadbiran dan juga kebanyakan lokasi-lokasinya selalu kita ingat dalam minda sebagai lokasi yang menarik, yang cantik, yang indah, dan difahamkan juga antara sektor yang memberikan orang kata menyumbang besar kepada ekonomi Terengganu ialah pelancongan dan juga sektor PKS. Dan kita nak sentuh banyak perkara malam ini, alang-alang Datuk Seri bersama-sama dengan kita. Tapi sebelum itu kita juga punya kepentingan untuk melihat bagaimana pengendalian situasi COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di Terengganu bersama-sama dengan Menteri Besarnya. Saya juga ingin buka talian 0320594624 ataupun 20594625 untuk anda yang mungkin ingin bertanyakan sebarang soalan kepada Yang Berhormat Datuk Seri, tapi mungkin selepas blok yang kedua nanti. Baik Datuk Seri, pertama sekali ini perlu kita sentuh terlebih dahulu kerana PRU 14 menyaksikan perubahan yang besar kepada Terengganu secara khususnya, dan Terengganu dikatakan mengalami perubahan secara fizikal dan spiritual. Kalau boleh Datuk Seri berikan overview terlebih dahulu tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bernama yang menjemput saya untuk sama-sama memeriahkan suasana pada malam ini di studio. Sebenarnya negeri Terengganu mungkin agak sama juga dengan beberapa negeri yang lain yang mengalami perubahan politik yang berbagai-bagai daripada sejak pilihan raya yang pertama diadakan dalam negara kita, sama ada di peringkat parlimen ataupun di peringkat Dewan Undangan Negeri, di mana perubahan daripada Barisan Nasional kepada PAS, lepas tu balik pada Barisan Nasional, lepas tu kepada PAS balik, sudah sebenarnya berlaku beberapa kali. Jadi ini bukan suatu perkara yang janggal bagi penduduk negeri Terengganu. Apa yang pentingnya ialah kita hendak memahami apakah yang dimaksudkan dengan perubahan fizikal dan spiritual yang berlaku. Pada saya, apa yang pentingnya ialah berlaku perubahan celik politik yang tinggi di kalangan rakyat negeri Terengganu yang senantiasa mendahagakan suatu benda yang baru dan suasana yang terbaik untuk dicapai di negeri Terengganu. Saya rasa saya amat bertuah dengan rakyat negeri yang mempunyai kefahaman politik dalam keadaan suasana zaman media sosial ini, dan pada saya itu adalah satu tanggungjawab yang besar untuk nak membawa pembangunan dari segi fizikal, bukan sahaja fizikal pembangunan yang dapat dilihat dengan mata itu sendiri, tetapi fizikal terhadap diri rakyat dan masyarakat negeri Terengganu sendiri, supaya memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan fizikal dan apakah peranan spiritual ataupun peranan aspek-aspek keagamaan dalam kehidupan untuk menjamin supaya pembangunan yang seimbang itu tercapai di negeri Terengganu. Ini saya rasa perkara yang besar yang ingin dicapai di negeri Terengganu. Secara umumnya 2 tahun ini lanskap politik negara kita memang memperlihatkan keadaan yang tidak pernah kita tengok sebelum ini. Perubahan kerajaan, pembentukan pakatan-pakatan parti politik yang berbeza, yang luar daripada tradisionalnya. Tetapi Datuk Seri dan Terengganu dilihat sentiasa pun bertoleransi dengan
mana-mana pentadbiran persekutuan yang ada sejak dari era Tun Dr. Mahathir, sekarang era Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun kedua-dua figura ini memimpin ideologi politik yang berlainan. Apa hala tuju politik Terengganu yang Datuk Seri ingin bawa sebenarnya? Kita sebenarnya di bawah pentadbiran di negeri Terengganu yang dipelopori oleh PAS, Parti Islam Malaysia PAS, kita mengambil pendekatan politik matang dan sejahtera sejak sekian lama, di mana apa yang paling penting ialah politik adalah merupakan suatu kaedah untuk mencapai matlamat yang kita cita-citakan sama ada di peringkat negeri ataupun dalam negara kita. Kita berpolitik untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menimbulkan ketegangan, bukan untuk menimbulkan masalah ataupun tidak ingin mencari jalan ke arah yang lebih baik. Dalam bahasa yang mudahnya, bukan politik untuk bergaduh. Saya rasa rakyat kita pelbagai latar belakang, pelbagai segmen yang ada dalam negara kita sebenarnya sudah fed up dengan politik yang merosakkan, politik yang bercakap politik tetapi masalah asas rakyat tak selesai. Perkara yang berkait dengan kepentingan rakyat pelbagai segmen ini tidak selesai. Jadi saya rasa kita ingin keluar daripada suasana yang sedemikian untuk membawa supaya memahami bahawa politik adalah merupakan satu kaedah untuk mencapai objektif yang terbaik bagi negeri. Jadi sebab itulah kita mengambil pendekatan yang selaras di bawah Parti Islam Malaysia PAS untuk pendekatan politik matang dan sejahtera across the board. Sebab itu kita berpandangan dengan prinsip federalisme dan hubungan yang baik antara negeri dan persekutuan akan mendatangkan kebaikan bukan sahaja kepada negeri, bahkan kepada persekutuan sendiri. Kita boleh berpolitik, tetapi yang paling penting ialah masalah dirungkaikan dan diselesaikan. Itu saya rasa yang paling terbaik. Okey. Dulu panjat pokok tampal poster dan tidak pernah terfikir untuk menjadi Menteri Besar. Itu kata-kata Datuk Seri sendiri selepas mengangkat sumpah. Sekarang Datuk Seri di sini bersama-sama kami dengan kapasiti penuh untuk bercakap tentang negeri Terengganu, mewakili kluster teknokrat dan sarjana yang disebut-sebut. Dan menjelang 10 Mei genap 2 tahun sebenarnya Datuk Seri sebagai Menteri Besar Terengganu. Apa visi Datuk Seri letakkan untuk Terengganu? Apa KPI dan matlamat Datuk Seri sebenarnya? Apa yang disebut oleh Wan tadi adalah pada saya adalah suatu penghormatan bahawa saya berada di negeri Terengganu untuk memimpin sebuah kerajaan negeri Terengganu ini dengan bermula daripada bawah dan memahami aspek-aspek di dalam masyarakat itu sendiri. Apa yang paling pentingnya ialah saya beranggapan bahawa tugas ini adalah bukan merupakan suatu privilege, bukan suatu perkara yang perlu kita bangga-banggakan, tetapi merupakan suatu tanggungjawab berat yang dipikul secara kolektif dalam jentera kerajaan dengan kolektif bersama dengan anggota pentadbiran Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Esko-Esko, Ahli Dewan Undangan Negeri daripada pelbagai pihak kiri dan kanan, semuanya mempunyai peranan untuk sama-sama membangunkan negeri. Dan pada saya itu antara pencapaian besar yang ingin kita capai, iaitu mewujudkan suasana yang harmoni dari pelbagai spektrum politik yang ada, sama ada daripada mana-mana parti pun yang ada dalam Dewan Undangan Negeri, keharmonian dalam pentadbiran, keharmonian di peringkat daerah-daerah sehinggalah ke dalam masyarakat. Inilah yang ingin saya rasa yang ingin kita capai dahulu, iaitu kestabilan, keharmonian, kesejahteraan, supaya apa yang ingin kita laksanakan itu akan dapat dicapai di negeri Terengganu. Yang kita sedang saksikan sekarang ini ialah antara kandungan dalam blog ataupun laman web Datuk Seri sendiri yang menggunakan nama pena Dr. Sam. Betul? Ya. Dan ini sangat menarik kerana kalau boleh kita rungkai sedikit, Datuk Seri Menteri Besar Terengganu merupakan bekas Ketua Jabatan Aeroangkasa Universiti Putra Malaysia, turut menjadi salah seorang pakar yang dirujuk semasa negara berdepan dengan situasi MH370 dulu, dan juga merupakan seorang doktor falsafah dari jurusan kejuruteraan mekanikal University of Leeds di United Kingdom. Dan
ia lari dari normanya. Malah saya perlu sebut ada petikan akhbar semasa mula-mula Datuk Seri mengangkat sumpah yang menulis bahawa ini adalah profesional dan non-ustaz yang pertama dari PAS yang dipilih untuk merajui negeri. Jadi wajahnya berbeza di situ juga mungkin memberikan signal ataupun isyarat bahawa PAS sendiri ialah parti yang terbuka untuk semua, yang sesuai untuk semua. Bagaimana Datuk Seri membawa imej yang Datuk Seri wakili sekarang ini, khususnya kerana ia akan memberi impak kepada parti Datuk Seri sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari segi latar belakang ahli-ahli dan kepimpinan yang ada dalam PAS sendiri, sejak beberapa tahun kebelakangan ini adalah gabungan daripada pelbagai latar belakang. Ada ustaz, ada profesional, ada teknokrat dan sebagainya. Dan ada saintis, pelbagai latar belakang. Cuma oleh kerana mungkin apabila dilihat di kalangan rakan-rakan saya yang lain dalam bidang sains, teknologi, engineer dan sebagainya, mereka juga memakai kopiah. Jadi digambarkan, seolah-olah mereka ni ustaz, sedangkan sebenarnya bukan ustaz. Jadi sebenarnya dengan kepelbagaian yang ada itu sebenarnya sudah sekian lama. Dan yang berada dalam kepimpinan peringkat pusat dalam Parti Islam Malaysia PAS juga, kalau kita tengok latar belakang pengajian mereka ni, peratusan yang tinggi, mereka pelbagai latar belakang. Ada medical doctors, ada dentist, ada saintis, ada engineers dan macam-macam. Yang saya rasa itu menggambarkan keseluruhan spektrum yang ada dalam Parti Islam Malaysia PAS. Jadi pada saya ini bukan satu benda yang baru. Cuma saya dipertanggungjawabkan untuk membawa tugas ini bersama dengan rakan-rakan yang lain juga dalam berbagai bidang. Hatta kalau lihat dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, esko-esko saya di Negeri Terengganu juga, kita ada dua orang medical doctors, kita ada dentist, kita ada anggota pentadbiran yang pernah dalam civil servant sebelum ini, dan pelbagai latar belakang yang semuanya adalah saling melengkapi. Jadi pada saya ini bukanlah suatu perkara baru, tetapi perkara yang wajar diwawarkan untuk diketahui oleh rakyat bahawa insya-Allah kita bersedia insya-Allah. Bagaimana kepakaran dan kemahiran Datuk Seri ini akan boleh digunakan, diadaptasi untuk mengoptimumkan pula pemerkasaan pentadbiran Terengganu, mengangkasakan Terengganu pula? Tentu suasana yang berbeza apabila bercakap tentang sains dan teknologi di peringkat yang tinggi. Ianya begitu kompleks dan memerlukan suatu perancangan dan perencanaan yang bukan sahaja sesuai yang lebih sesuai untuk dilaksanakan di peringkat negara kita berbanding dengan sebuah negeri yang tertentu. Pada saya, apa yang pentingnya ialah dengan network yang ada, dengan kemahiran bersama rakan-rakan saya untuk menganalisa, membuat pertimbangan, dan seterusnya membuat keputusan kerajaan ini, perlu pelbagai bidang dan ilmu-ilmu yang diperolehi oleh dalam pelbagai latar belakang itu akan menyebabkan keputusan yang kita ambil dalam sesuatu pertimbangan kita adalah keputusan yang lebih dinamik, lebih menepati dan melihat pelbagai sudut. Jadi tidak bukan semata-mata kepada ilmu sains dan teknologi itu semata-mata, tetapi kemahiran membuat analisa, membuat pertimbangan, judgement skill di kalangan rakan-rakan bersama dengan kita dalam anggota pentadbiran, itu sebenarnya yang patut ditekankan, yang lebih penting sebenarnya. Okey. Baik, sebelum kita menjengah kepada situasi sekarang di Terengganu, kita ada pemanggil di talian. Saya terima dulu panggilan dari Encik Abdullah Osman dari Negeri Sembilan. Hello, Encik Abdullah. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Encik Abdullah. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, teruskan. Ada 2-3 perkara Datuk. Ada 2-3 perkara Datuk nak tanya. Teruskan, Encik Abdullah. Ya. Pertama sekali ialah tentang rasanya rakyat Terengganu masih lagi jauh ke belakang. Kemiskinan dan juga macam nelayan tidak
tidak itu pantau betul-betul, dan juga penarik beca dan sebagainya, dan juga pengangguran pun ramai di Terengganu. Masih lagi jauh ke belakang, walaupun 20-30 tahun macam tu juga sekarang ni. Jadi rasanya Terengganu tu sebuah negeri yang kaya. Jadi macam mana kerajaan Terengganu mengatasinya, dan juga tentang pengangguran ni, dan juga lagi satu tentang hospital di Terengganu saya perhatikan memang susah betul, sampai yang duduk hospital tu di luar tu, sampai dia punya tempat bed dia sampai jauh keluar. Jadi minta penerangan boleh tak dibina hospital lagi, pasal Terengganu banyak duit. Itu saja, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Encik Abdullah. Datuk Seri, respon tentang terima kasih kepada persoalan yang ditimbulkan. Saya amat menghargai akan pandangan-pandangan yang sedemikian. Sebab itulah apabila kita mengambil alih pemerintahan di negeri Terengganu pada bulan Mei pada tahun 2018, kita telah melancarkan Pelan Induk Terengganu Sejahtera 2030 yang kita namakan sebagai PITAS 2030, dengan bertujuan untuk menekankan kepada pembangunan ekonomi dan juga pembangunan modal insan di negeri Terengganu. Secara ringkasnya, kita menekankan konsep Terengganu untuk mencapai negeri yang maju, berkat dan sejahtera. Maju ini dari segi pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang menyelesaikan masalah rakyat, pembangunan modal insan berteraskan kepada prinsip Islam yang melahirkan masyarakat yang intelek dan berdaya saing, kelestarian pembangunan ekonomi masyarakat dan alam sekitar berasaskan kepada prinsip Islam. Berkat pula ada maksudnya tersendiri, juga dengan kesejahteraan yang ingin kita capai di Terengganu. Saya tak perlulah jelaskan keseluruhan PITAS itu, tapi dengan merangkakan plan strategi yang bersesuaian untuk membawa Terengganu daripada suasana yang disebutkan dalam soalan sahabat kita tadi kepada suasana yang lebih baik. Kita sedar bahawa untuk mencapai apa yang kita idam-idamkan itu tidak mudah. Apa yang pentingnya, saya petik apa yang disebut oleh Peter Drucker yang dikenali sebagai pakar pengurusan moden, yang menyebut bahawa strategi is a commodity, execution is an art. Strategi adalah satu komoditi, tetapi yang paling pentingnya ialah seni untuk pelaksanaan. Mungkin perancangan boleh dibuat oleh sesiapa saja, di mana-mana juga, tetapi yang penting ialah pelaksanaan itu yang transparan, yang jelas, yang mengenai sasaran, yang memerlukan pendekatan-pendekatan yang tertentu supaya apa yang kita nak laksanakan itu dapat dicapai dan kepada sasarannya. Ya, dan sasaran inilah yang akan kita angkat rakyat negeri Terengganu itu daripada kedudukan yang agak terbelakang, segmen-segmen tertentu itu kepada keadaan yang baik. Adapun tentang suasana hospital dan sebagainya di negeri Terengganu ini, ada hospital-hospital yang di bawah kerajaan negeri dan ada yang di bawah Kementerian Kesihatan, dan kita memang amat mengharapkan bantuan daripada Kementerian Kesihatan Kerajaan Pusat yang mendirikan hospital kerajaan ini supaya memberi penekanan di beberapa daerah-daerah di negeri Terengganu yang ada daerah yang masih lagi tidak ada hospital kerajaan, hospital awam, dan ada yang sudah ada tetapi boleh dikatakan ada setengah istilah tu hospital Panadol, hanya sakit demam saja, tiba-tiba yang lain itu dibawa ke negeri lain. Jadi inilah yang ingin kita perkasa, dan kita mohon satu pengharapan yang sangat tinggi kepada kerajaan pusat untuk mempertimbangkan supaya diperkukuhkan dan diperkasakan, didirikan hospital-hospital di tempat-tempat itu. Contohnya di Marang, contohnya diperkukuhkan hospital di Besut yang sudah sekian lama dalam keadaan yang sedemikian. Saya rasa 10 tahun, 15 tahun dahulu sama je keadaan dengan apa yang ada sekarang. Ada berlaku sedikit perubahan. Dengan tidak menafikan didirikan hospital di Dongong dan sebagainya, tapi ini perlu ditambah lagi dan memerlukan bantuan sebagaimana yang dalam perlembagaan bahawa di bawah bidang kuasa kerajaan pusat, Kementerian Kesihatan. Okey. Baik, saya difahamkan kita ada seorang lagi pemanggil, Cik Ridwan dari Pulau Pinang di talian sekarang ini. Hello Cik Ridwan.
So, Hello, Cik Ridwan. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan, Cik Ridwan. Assalamualaikum Pak Moderator dan ahli panel. Okey, soalan saya yang pertama. Okey, Datuk Seri, hubungan Terengganu lebih erat lagi dengan dengan pusat, dengan adanya hubungan federalisme. Okey, kita tengok okey, sekarang PN dia telah meminta bagaimana tuntutan royalti minyak banyak 20%, bagaimana tuntutan Sabah, Sarawak dan Kelantan. Okey, yang kedua, bagaimana pemasaran politik dan ekonomi kepada rakyat Terengganu supaya PRU15 kekal memegang teraju pemerintahan. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih Cik Ridwan. Kita akan minta Datuk Seri jawab selepas ini apabila kita kembali semula. Sekarang ini masa untuk kita berehat seketika. Teruskan menonton siaran Ruang Bicara. Kembali menerusi Ruang Bicara malam ini mengangkat topik Terengganu Learning bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu. Betul saya sebut Terengganu Learning, betul kan? Learning. Learning. Dia tak dengar sangatlah belakang tu, dia dengung. Terengganu Now lah kalau Terengganu Now lah. dalam Learning bahasa tu Jermannya Terengganu Now. Terengganu Learning macam Terengganu Lani lah. Terengganu Lani. Lani lah sekarang ni lah. Kalau di Kelantan Learning. Gitulah. Okey. Baik, kita ada seorang lagi memanggil sebelum kita jawab soalan daripada Encik Ridwan tadi. Ada Encik Bahar dari Kuala Lumpur. Hello Cik Bahar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Wan? Khabar baik, Alhamdulillah. Baik. Apa khabar YB? Alhamdulillah. Harap semuanya sihat. Alhamdulillah. COVID ni ya. Okey. Ya, InsyaAllah. Saya terus pada saya ada 3 ni YB ya. Okey, secara ringkas Okey, Cik Bahar. semua dah tahulah YB kan. Keadaan COVID ni PM pun telah menyatakan yang kerajaan PN sekarang ni bukanlah kerajaan pilihan rakyat sebab semua maklum MP dan pemimpin parti mengamalkan politik kondom dan politik wiper. Jadi soalan saya, bagaimana YB nak uruskan soal pentadbiran negeri dahulu dengan yang sekarang, lantas nak adakan hubungan baik dengan kerajaan pusat terutamanya dalam isu soal isu royalti minyak. Okey, nombor 2 YB, Terengganu memang terkenal dengan sektor pelancongan dan IKS-nya. Bagaimana YB lihat bila bencana COVID-19 ni melanda negara dan bagaimana rakyat Terengganu menghadapi selepas dan juga selepas PRU 14 dan juga selepas PN memerintah. Okey, nombor 3 YB, ini berkenaan dengan negeri Terengganu ni kan. Saya setuju dengan pandangan Abdullah Osman tadi sebab negeri Terengganu ni masih mundur dalam semua sektor, terutama dalam sektor perikanan, sehingga kita kena import dari negara jiran sehingga beratus-ratus juta YB tan pun sama ya. Sehingga ada pandangan daripada Profesor Universiti Terengganu pun sendiri berkatakan sebab teknik-teknik perikanan, peralatan dan bot-bot yang tak boleh menampung perikanan laut dalam. Jadi mohon pencerahan ikhlas YB. Sekian. Terima kasih YB. Terima kasih Cik Bahar. Baik, saya kira yang pertama soalan Cik Bahar dan juga Cik Ridwan tadi lebih kurang sama berkenaan dengan royalti minyak. Sebenarnya bagi negeri Terengganu, apa yang kita terima sebelum pada ini adalah 5% daripada wang tunai petroleum ini ataupun royalti, dan memang kita terima. Kita telah terima semenjak daripada kita mengambil kerajaan pada bulan Mei 2018. Saya ingat lagi pada akhir penerimaan yang kedua pada setahun ini diterima 2 kali. Satu pada bulan 4 dan satu lagi pada bulan 10. Dan untuk pada bulan 10 2018 kita sudah terima separuh daripada itu, dan pada 2019 pun kita terima 2 kali. Walaupun begitu penerimaan yang kita terima sebelum pada ini itu telah dibuat pemotongan sebanyak 25%. Dalam kita terima 5%, dipotong pula 25% untuk membayar hutang kerajaan negeri kepada kerajaan pusat. Walaupun dibayar hutang secara paksa yang demikian, alhamdulillah dalam masa tempoh hampir 2 tahun ini kita telah membayar lebih kurang 400 juta hutang kerajaan negeri kepada kerajaan pusat, dan menyebabkan kita hanya tinggal lebih kurang 300 juta lebih lagi lah hutang kerajaan negeri kerajaan pusat. Dan sekiranya dibuat pembayaran dalam masa setahun 2 tahun ini atau 3 tahun ini, negeri Terengganu akan muncul sebagai negeri yang pertama di Malaysia yang tidak mempunyai hutang langsung
dengan kerajaan pusat. Walaupun kita amat mengharapkan supaya pemotongan 25% itu dikaji semula, dan saya telah membuat permohonan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya dibuat pertimbangan tidak dibuat pemotongan 25% terhadap royalti minyak negeri Terengganu itu, kerana banyak agenda-agenda yang akan tergendala, tambah pula dengan suasana COVID ini yang memerlukan perhatian yang khusus terhadap keperluan rakyat negeri Terengganu. Jadi so far alhamdulillah negeri Terengganu kita masih lagi menerima royalti daripada minyak negeri Terengganu, walaupun hakikatnya buat masa sekarang ini oleh kerana kedudukan harga minyak yang sangat rendah akibat daripada perang dagang antara Arab Saudi dan Rusia, walaupun hanya beberapa hari lepas telah dicapai suatu penyelesaian yang awal, tetapi oleh kerana harga yang dikira untuk pembayaran yang lepas untuk negeri Terengganu itu, untuk bajet negeri Terengganu itu dikira penerimaan kita itu adalah pada kadar 60 US dollar satu barrel. Bayangkan sekarang ini kalau kurang daripada itu dah jadi 28 US dollar satu barrel, tentulah akan berlaku pengurangan yang agak ketara dari segi penerimaan kita. Dan kita mengharapkan suasana ini akan dengan penyelesaian baru antara Arab Saudi dan Rusia ini di peringkat antarabangsa, dan OPEC sendiri mainkan peranannya tersendiri supaya harga itu akan bergerak dengan ke atas sedikitlah, dengan kita tidak menafikan bahawa suasana COVID ini sebenarnya memberi satu tekanan yang besar. Apabila banyak kilang-kilang di China yang kurang permintaan tenaga, menyebabkan kurangnya permintaan bahan api, itu menyebabkan permintaan kepada petrol itu ataupun bahan api ini berkurang, menyebabkan harganya suppress. Jadi kita mengharapkan supaya towards suku ketiga pada tahun ini harga itu lebih positif. Jadi saya rasa kalau itu boleh berlaku, insya-Allah dengan terimaan royalti petroleum ini kita akan mampu untuk mengadakan sesuatu di negeri Terengganu. Dan soalan yang seterusnya daripada dua sahabat kita tadi ialah berkenaan dengan PRU ke-14, PRU ke-15, Perikatan Nasional dan sebagainya. Saya rasa ini merupakan satu cabaran yang dinamik. Bagaimana untuk memperkukuhkan muafakat nasional dan juga perikatan nasional, kerana inilah yang suasana baru yang terbentuk sekarang ini di peringkat Malaysia kita, yang memerlukan perhatian khusus. Pada saya tidak ada benda yang mustahil untuk dicapai pengukuhan ini. Bayangkan apabila Eropah ingin diwujudkan satu kesatuan Eropah, mereka yang datang daripada negara yang berbagai-bagai, 27 buah negara yang mempunyai mata wang yang berbeza, sejarah yang berbeza, bahasa percakapan yang berbeza, mereka boleh bersatu di bawah satu payung European Union, 27 buah negara. Yang ada yang kaya, ada yang miskin. Bagaimana semangat kebersamaan itu boleh dicapai? Kita tengok juga apa yang berlaku di Jerman Timur, di Jerman Barat. Persengketaan sekian lama begitu boleh dirungkaikan, mereka boleh disatukan. Apatah lagi dalam negara kita yang mempunyai sejarah yang agak berbeza dan suatu masyarakat yang agak walaupun heterogeneous, walaupun recam suatu masyarakatnya, tetapi masih lagi boleh kalau semua pihak di dalam negara kita boleh menghayati falsafah kenegaraan kita, menghormati di antara satu sama lain, insya-Allah kita negara Malaysia ini dengan Perikatan Nasional ini akan mampu untuk wujud sebagai sebuah jentera yang mampu untuk mengembalikan Malaysia ke kedudukan yang lebih baik. Saya rasa tidak ada benda yang mustahil. Tinggal lagi ialah bagaimana untuk kita sama-sama bergerak untuk mencapai keadaan itu. Okey, baik. Dan saya kira soalan daripada pemanggil kita tadi juga berkenaan dengan apa yang kita nak sentuh, iaitu bagaimana Terengganu dengan pitasnya, dengan sektor-sektor yang utama seperti perikanan, pelancongan, contohnya PKS, yang mungkin terkesan daripada situasi COVID-19 dan juga PKP ini. Datuk Seri. Ada satu soalan lagi tadi yang saya rasa saya tidak sentuh dengan begitu detail sikit, iaitu berkenaan perikanan laut dalam dan perkara-perkara yang berkaitan. Memang di negeri Terengganu pada tahun lepas kita telah melancarkan peluang induk pertanian
untuk memperkasakan sektor di Negeri Terengganu yang meliputi perikanan, ada pertaniannya, ada pelbagai penternakan dan sebagainya yang telah kita adakan kerjasama dengan pihak Jabatan Pertanian dan Kementerian Pertanian itu sendiri. Dan saya rasa apa yang sedang berlaku sekarang ini di Terengganu dengan penekanan dengan melihat kedudukan tanah-tanah yang masih lagi boleh digunakan, yang masih banyak lagi untuk tanaman kontan atau cash crop ini, saya rasa kita mempunyai potensi yang besar. Dan Pelan Strategik Pertanian Terengganu ini menyasarkan supaya Terengganu menjadi sebuah negeri jelapang makanan negara dalam masa yang sama, menjamin food security. Kalau berkait dengan perikanan umpamanya, kita juga perlu multi agency task force untuk menyelesaikan beberapa isu-isu yang berbangkit kepada nelayan kita. Antaranya ialah ancaman daripada nelayan asing yang membawa bot-bot besar, pukat tunda dan sebagainya yang merosakkan unjam-unjam nelayan kita yang masih lagi tidak dapat diselesaikan dengan begitu baik sekarang ini. Saya rasa ini berbeza dengan keadaan di sebelah pantai barat apabila ancaman nelayan asing itu tidak begitu relatif dengan pantai timur kurang agresif berbanding dengan sebelah pantai timur. Kita negara-negara jiran kita di sebelah Laut Cina Selatan itu agak agresif, dan ini merupakan satu ancaman kepada nelayan-nelayan kita yang berhajat untuk keluar ke laut dalam. Dan ada isu-isu lain lagi yang perlu kita tangani sebenarnya, tapi insya-Allah dengan perancangan strategi pertanian Terengganu ini kita akan cuba mengangkat sedikit demi sedikit. Kita harus faham bahawa sebagaimana kata-kata peribahasa tahun 1100 Masihi Perancis menyebut bahawa Rom itu tidak dibina dalam waktu satu hari. Perkara yang sebegini besar yang ingin kita capai, terutama yang melibatkan rakyat, yang perlu diberi kefahaman, perlukan mindset change, perlukan perubahan sikap dan sebagainya. Sekiranya apa yang kita rangkakan dalam bentuk strategi sebagai komoditi tadi yang disebut oleh Peter Drucker tadi, kita letakkan seni yang sepatutnya, insya-Allah kita akan cuba rungkaikan, bangunkan bersama. Dan saya rasa tanggungjawab ini bukan semata-mata tanggungjawab pihak kerajaan, tetapi rakyat dan juga segala kelompok masyarakat yang ada di negeri Terengganu, semuanya memainkan peranan mereka masing-masing. Okey. Sejauh mana impaknya pula apabila berlakunya COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan diaktifkan, Datuk Seri, kepada semua perancangan dan juga wawasan yang telah direncana ini? Memang saya rasa semua orang terkesan dengan apa yang sedang berlaku dalam akibat daripada COVID ini. Dan negeri Terengganu sebagaimana yang semua kita tahu terkenal dengan industri pelancongannya, PKS untuk tradisionalnya dan sebagainya, kepuk leko lah, kerepeknya, macam-macam yang semuanya akan terkesan. Kalau kita kaji apa yang dibuat kajian oleh global, satu pakar pandangan pelancongan global, iaitu Atmosphere Research Group, yang mereka telah membuat satu unjuran bahawa dengan andaian pandemik COVID-19 ini berada di bawah kawalan pada akhir tahun ini, maka dijangkakan bahawa business travel hanya akan kembali normal pada tahun 2022. 2 tahun. Itu secara menyeluruh untuk suasana dunia. Manakala leisure travelers juga akan agak normalize balik pada tahun 2023. Jadi kesan ini sebenarnya kesan yang menyeluruh kepada semua pihak. Sebab itu daripada awal PKP hari itu, bila berlaku COVID itu, saya membuat satu kenyataan media bersama dengan rakan ahli mesyuarat kerajaan negeri bahawa gunakan tempoh bertenang ini, tempoh tidak boleh ada pelancong datang dan keluar ini, untuk kita sebagaimana kilang ada tempoh shutdown. Shutdown itu dibuat maintenance. Jadi kita ambil tempoh ini untuk kita rangkakan perkara-perkara yang kita boleh buat dalam keadaan tidak ada pelancong datang. Apa dia? Kita buat perancangan apabila PKP itu mungkin dalam masa beberapa bulan lagi agak loose, ada perkara yang boleh dibuat untuk merangkakan tempat-tempat tertentu, kita boleh buat pada waktu itu. Sementara menunggu kedatangan pelancong yang dikatakan oleh Atmosphere Research Group tadi, business traveller pada tahun 2022, dan
leisure traveller pada tahun 2023. Okey. Ada sebarang bantuan yang dirancang oleh kerajaan kepada contohnya pengusaha yang memang bergantung kepada maknanya memang akan terjejas dengan situasi sekarang. Contohnya lah pusat peranginan memang orang tidak akan datang melancong, ataupun pengusaha keropok leko yang memang PKS dan kemudian tidak boleh pula berniaga pada masa-masa sekarang, walaupun mungkin boleh secara online, ada ataupun tidak kerajaan negeri menginisiatifkan pula bantuan supaya mereka lebih mudah berniaga secara online. Ya, ada pelbagai kategori yang terlibat apa yang disebutkan oleh Wan tadi. Antaranya yang ada yang berkait dengan kategori-kategori atau segmen yang telah diberi bantuan di peringkat kerajaan pusat yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu kita uruskan dengan cara yang demikian. Ada pun yang berkait dengan sektor pelancongan secara directnya, secara khususnya, memang beberapa hari lepas kita telah mengumumkan pakej bantuan khusus kepada pemain-pemain pelancongan, kepada mereka-mereka yang terlibat seperti penarik beca, pemandu bot dan sebagainya, yang saya rasa hampir berjumlah RM500,000 untuk mereka bagi meringankan bebanan pada waktu ini. Dan saya sebenarnya di Negeri Terengganu, saya melalui agensi yang kita ada, saya telah mengarahkan mereka supaya menjalankan kajian dalam waktu terdekat ini untuk mengenal pasti kesan-kesan COVID-19 ini kepada pelbagai sektor yang ada di Negeri Terengganu, supaya kita dapat mainkan peranan yang lebih. Di samping daripada bantuan-bantuan daripada kerajaan pusat, kita akan fokus bantuan-bantuan ini kepada pihak-pihak yang terkesan secara direct di Negeri Terengganu. InsyaAllah setelah kajian ini selesai, kita akan dapat gambaran yang lebih jelas. Pihak mana sebenarnya paling terkesan dan siapa yang perlu kita bantu dan berapa atau bagaimana nak bantu, semuanya insya-Allah akan kita laksanakan. Okey. Kalau kita boleh lihat seketika kedudukan kes COVID-19 di Terengganu sekarang ini ialah apa yang kita dapat lihat, jumlah sekarang ini ialah 108 kes secara keseluruhannya di negeri Terengganu, dan kalau kita lihat dari 5,182 kes di seluruh negara, Datuk Seri, bermakna Terengganu hanya menyumbang lebih kurang 2% daripada keseluruhan kes. Dan dalam peta yang kita tengok ini pun kita dapat lihat salah satunya ialah zon hijau Hulu Terengganu. Maknanya tidak ada kes langsung. Tidak ada kes langsung. Kita nak tahu apa petuanya ni. Amalan kehidupan mereka ataupun dari sudut geografinya pun dari sudut geografinya ke atau macam mana, Datuk Seri? Wallahu alam. Cuma saya mengambil kesempatan pada malam ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan kepada seluruh penduduk di Hulu Terengganu secara khususnya, dan segala agensi-agensi yang mainkan peranan untuk memastikan bahawa Hulu Terengganu masih lagi kekal kosong dari segi positif COVID-19. Mungkin dari segi keadaan semasa latar belakang dan suasana masyarakat di Hulu Terengganu sendiri yang menyumbang kepada kosong ini. Dan walaupun kita tengok ada beberapa daerah tu agak tinggi berbanding dengan daerah yang lain, semuanya berasal daripada kluster yang sama, yang sama-sama kita ketahui. Dan alhamdulillah, beberapa hari yang lepas, selama kata saya 5 hari yang lepas, tidak ada sebarang kes yang langsung, dan pada hari ini ada 2. Dan suasana ini adalah suasana yang agak terkawal, dan pematuhan PKP di Negeri Terengganu juga saya diberi maklum oleh Yang Berhormat Datuk Ketua Polis Negeri bahawa pada tahap yang tinggi, secara umumnya di Negeri Terengganu 97%. Wow, okey. Memang sangat tinggi, alhamdulillah. Dan kerajaan Negeri Terengganu adalah antara yang terawal mengaktifkan sekatan masuk ke Kuala Terengganu. Kerajaan negeri buat itu antara yang paling awal. Adakah Datuk Seri rasa itu juga antara perkara yang boleh membantu? Ya, saya rasa itu antara yang membantu kerana inisiatif yang diambil, kita berbincang dengan pengarah kesihatan negeri bersama dengan pihak keselamatan, Majlis Keselamatan Negeri dan sebagainya, bagaimana untuk mengambil langkah awal. Walaupun apa yang diumumkan di peringkat Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Perdana Menteri, yang saya juga hadir dalam mesyuarat demikian, kita mengambil langkah yang lebih strict di Negeri Terengganu. Sebab itulah apabila sebagai satu contohnya, apabila kerajaan MKN, Majlis Kesihatan Negara di peringkat Persekutuan membuat pengumuman baru ini, Pasaraya dibuka sehingga jam 8 malam. Sebelum itu pada hingga 10 malam
kami sebenarnya 2 minggu lebih awal di Negeri Terengganu telah mengambil pendekatan sehingga jam 6 petang saja. Oh, okay. Lebih awal, walaupun tidak lebih dibuat, ketat lagi lebih sebenarnya. ketat lagi sebenarnya. Okay. Dan di lain-lain tempat juga sehingga jam 6 petang saja. Lebih ketat lagi. Dan sekiranya apabila kita menyedari di daerah-daerah tertentu dan di kampung-kampung tertentu, terutama di Dongun dan di Besut itu ada peningkatan yang agak ketara, maka kita mengambil langkah kita sendiri untuk melakukan PKP yang lebih ketat di kampung itu, keluar masuk dan sebagainya. Walaupun pada waktu itu sudah dibuat sekatan yang ketat di Johor, di satu kampung yang tertentu akibat peningkatan itu, dan belum lagi dibuat di Negeri Terengganu, tapi kita buat dulu. Jadi langkah-langkah ini menyumbang, saya rasa, kerjasama yang sangat erat dengan rakan-rakan dalam Majlis Keselamatan Negeri, Pengarah Kesihatan Negeri, Ketua Polis Negeri dan semua anggota pentadbiran kerajaan ini, saya rasa sikit sebanyak menyumbang kepada suasana yang agak terkawal, dan kita amat berterima kasih kepada rakyat Negeri Terengganu supaya kekal pematuhan itu dengan lebih tinggi lagi, insya-Allah. Bila kita bercakap tentang industri kecil dan sederhana di Terengganu, ia bukan sekadar untuk negeri itu sahaja. Contohnya kita ambil contoh hasil laut ataupun keropok leko lah. Saya risau sungguh dengan keropok leko ni. Sebabnya mungkin di Terengganu bukan saja dijual di situ, ia dihantar ke negeri-negeri lain juga. Jadi apabila ini berlaku, ada sekatan yang sama dibuat kepada pengusaha-pengusaha IKS ini, ataupun mereka ada kelonggaran sedikit, ataupun mereka boleh ada sebarang inisiatif yang diberikan khusus untuk mereka? Sebenarnya mereka boleh beroperasi untuk membuat keropok leko itu, tapi tidak dijual dalam bentuk yang ada sekarang inilah. Tidak bentuk runcit, dalam keadaan yang berbeza. Dan in fact, kalau kita pergi tengok sekarang ini pun di Negeri Terengganu, saya selalu dalam tempoh 2 minggu ini saya turun melihat suasana di daerah-daerah yang saya pergi. Saya mendapati bahawa suasana di kedai-kedai di kedai runcit yang membuka untuk barang-barang runcit ini sekalipun berlaku pematuhan itu. Jarak, walaupun di kampung-kampung, jarak antara yang beratur itu, saya rasa satu perkara yang sangat menarik lah, bagaimana di kampung-kampung mereka boleh buat sendiri, boleh berlaku pematuhan yang baik demikian. Bagaimana pula dengan pematuhan PKP di pulau-pulau? Kita tahu Terengganu banyak pulau, dan bagaimana pula kebajikan mereka yang ada di pulau ni sampai ataupun tidak memandangkan mungkin tidak ada hubungan yang rancak seperti sebelum ini, Datuk Seri? Memang di Terengganu ini ada dua pulau yang dihuni oleh penduduk tempatan, iaitu Pulau Perhentian dan juga Pulau Redang. Adapun pulau-pulau lain, Pulau Tenggol, Pulau Kapar dan sebagainya adalah lebih beroperasi sebagai pulau pelancongan. Dan di pulau ini pendekatan yang lebih awal juga diambil oleh pihak berkuasa kerajaan negeri bersama dengan wakil rakyat masing-masing yang turun untuk meninjau dan memberi bantuan. Dan saya sendiri insya-Allah pada hari Ahad ini saya akan turun ke Pulau Redang untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat di Pulau Redang. Jadi walaupun di peringkat awal baru ini mungkin kita mendengar beberapa perkara lah tentang barang-barangan yang meningkat harga dan pelbagai perkara. Tapi kita selalu bincang dengan pihak KPDNK SGP untuk mengambil langkah memastikan tidak berlaku kenaikan harga dan sebagainya. Dan menjelang Ramadan di Pantai Timur terutamanya, saya kira sentimen Ramadan dan juga raya itu sangat tinggi, sangat besar. Ada orang yang kerja luar daripada Pantai Timur sanggup balik kampung untuk berpuasa di negeri-negeri Pantai Timur. Bukan raya tau, berpuasa pun mereka dah sanggup. Bagaimana kerajaan negeri merancang untuk menghadapi Ramadan tanpa orang kata Bazar Ramadan tak ada, tanpa begitu terlukalah orang-orangnya, orang Terengganu memang tahun ini. Pada tahun 2018 kita mulakan dengan Madinah Ramadan. Dibuat satu kemah di kawasan yang besar dan sama-sama mendirikan solat tarawih, dibuat di tazkirah di situ, imam jemputan dan sebagainya, dan suasana yang agak meriah. 2019 kita lakukan sekali lagi. 2020 memang dalam perancangan kita, tapi kita paksa ditiadakan pada tahun ini. Dan sama jugalah
saya rasa secara menyeluruhnya bazar Ramadan dan lain semua terkesan di seluruh negara. Saya rasa ini adalah cara baru kehidupan yang perlu diadaptasi oleh semua masyarakat. New normal lah. New normal kepada seluruh anggota masyarakat. Bukan sahaja di Negeri Terengganu, bukan sahaja di Malaysia, tapi seluruh dunia. Yang kita tengok dalam pelbagai sosial media, Instagram dan sebagainya, macam-macam. Kalau zaman potong rambut ni macam-macam dibuat, fashion itu, fashion ini, dan isteri memotong rambut suami sampai tersilap potong dan sebagainya. Jadi di sini new normal yang kita kena adaptasikan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kalau sama-sama segmen masyarakat boleh patuh dan juga sama-sama berperanan, insya-Allah kita boleh lalui COVID-19 ini. Baik, selepas pasca COVID maksudnya, pasca PKP, adakah kerajaan Datuk Seri sudah bersedia untuk berdepan dengan tempoh itu pula? Apa yang akan dilakukan hari pertama kita semua masuk bekerja semula selepas PKP contohnya, dan nak meneruskan semula apa yang dirancangkan sebelum COVID-19 berlaku? Tarikhnya kita belum tentu. Tapi kita mengharapkan ianya dapat dicapai dalam waktu terdekat. Walaupun game changer di sini ialah sekiranya ada vaksin terhadap COVID-19 itu. Saya rasa itu adalah perkara yang sedang ditunggu-tunggu dan berlaku perlombaan di kalangan saintis-saintis di seluruh dunia untuk mencipta vaksin. Itu adalah game changer yang akan berlaku perubahan bila sebenarnya betul-betul kita boleh keluar daripada keadaan sekarang ini. Walaupun begitu, walaupun kerajaan dilihat sebagai semacam standstill atau tidak bergerak pada waktu ini di keseluruhan dalam negara kita, tapi sebenarnya fungsi kerajaan itu berjalan, dan para ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang memegang pelbagai portfolio ini, mereka masih lagi berperanan dan merangka pelbagai strategi-strategi dan melihat kesan-kesan dan cuba meletakkan rangka kerja masing-masing, framework masing-masing, apa yang akan dibuat apabila semua ini berakhir. Jadi saya rasa alhamdulillah kita inilah memerlukan komitmen semua pihak untuk kita melihat kesan dan cuba cari jalan selepas daripada ini. Walaupun saya rasa mungkin tidak dalam tempoh yang terdekat ini, tetapi lambat laun akan sampai juga, insya-Allah. Okey. Bila kita menyebut tentang Terengganu dan juga mungkin negeri-negeri Pantai Timur yang lain, antara yang kita ingat juga, Datuk Seri, keluar sikit daripada situasi yang ada sekarang, tetapi kepada perkara yang lebih besar dan agak lama, kerana koridor ekonomi Pantai Timur yang diwujudkan suatu masa dahulu, diharapkan dapat memberikan impak ataupun dapat dilihat impaknya seperti mana ia telah memberi kesan contohnya di Iskandar Johor. Bagaimana masa depan dan juga status sekarang untuk ECER khususnya di negeri Terengganu? Okey, saya rasa amat bertuah kerana apabila kita mengambil alih kerajaan pada tahun 2018 bulan Mei, beberapa bulan selepas itu diadakan mesyuarat yang pertama ECERDC yang koridor timur ini yang dikongsikan oleh Amat Muhammad Perdana Menteri dan dihadiri oleh kesemua menteri besar yang terlibat, Menteri Besar Pahang, Menteri Besar Johor, kerana ada Mersing di situ, Menteri Besar Kelantan, saya sendiri hadir. Dan kita walaupun daripada latar belakang parti yang berbeza-beza dengan kerajaan pusat pada waktu itu, tapi kita telah boleh bergerak dengan baik dan telah merancangkan lagi perbincangan dan pelaksanaan apa yang kita capai dalam rangka kerja model pembangunan bersepadu dan holistik ECERDC, dan hubungan yang baik ini dia berjaya diteruskan dan kita dapat lihat bagaimana inisiatif-inisiatif yang dirangka oleh ECERDC itu dapat bergerak dengan baik di negeri Terengganu. Pelaburan-pelaburan yang masuk dalam tempoh itu pun ada, bukan kata tidak ada, dan apa yang sedang berjalan di negeri Terengganu juga dalam bentuk program-program modal insan ini, seperti program pembangunan modal insan, Empower, ECR, latihan kemahiran dan keusahawanan dan sebagainya sedang berjalan, dan ada yang telah bergraduat pun di negeri Terengganu. Jadi saya rasa dari segi ECR ini sedang berjalan dengan baik, walaupun terkesan dengan COVID-19 ini, tapi insya-Allah kita mengharapkan supaya ditambah pula dengan suasana yang lebih positif dengan kerajaan persekutuan yang baru ini, insya-Allah kita akan bergerak dengan lebih pantas.
Kalau kita bercakap tentang pembangunan belia dan juga generasi baru di Terengganu, bagaimana pula Datuk Seri melihat mereka, bagaimana Datuk Seri memposisikan mereka dalam pelan pembangunan negeri Terengganu selepas ini? Kita harus faham bahawa segmen masyarakat belia, anak-anak muda di Terengganu dan di negeri lain juga sebenarnya pelbagai. Ada yang boleh kita mampu untuk mencapai tahap pendidikan yang lebih baik. Kita beri ruang dengan tabung-tabung keuangan pendidikan yang bersesuaian untuk mereka peringkat diploma, ada peringkat teknikal dan sebagainya. Jadi ada yang mempunyai minat kepada teknikal. Mereka ini di negeri Terengganu kita ada institusi yang berkait dengan demikian seperti TATI, Terengganu Advanced Technical Institute. Kita ada TESDEC yang menawarkan program-program teknikal yang berkait dan vocational ini kepada rakyat negeri Terengganu. Ada peringkat degree pun ada peringkat sarjana pun ada. Jadi peluang-peluang ini banyak dan kebanyakannya memang ada dana-dana daripada kerajaan negeri disediakan. Jadi kita mengharapkan benda tu ada di hadapan mata. Kita mengharapkan supaya rakyat negeri Terengganu terutama golongan belia merebut peluang ini. Di samping kita harus sedar juga tak semua orang berminat untuk sama belajar, ada yang ingin terlibat dalam keusahawanan dan sebagainya. Di bawah ECR sendiri mereka telah menjalankan program latihan kemahiran dan keusahawanan entrepreneur ECR yang melibatkan lebih daripada 7,000 peserta di negeri Terengganu dengan usahawan baru yang dilahirkan sebanyak 3,100 lebih usahawan baru dan usahawan sedia ada yang dibangunkan juga lebih daripada 2,600 orang. Jadi saya rasa ini satu permulaan yang baik untuk kita menggerakkan golongan belia untuk merebut peluang. Kita tidak boleh lagi duduk di situ dan melihat sampan kita berada di tepi sungai, sampan lalu begitu tanpa kita mengambil peluang untuk merebut. Tengok peluang ada, ambil sampan, kita boleh cross sungai ini untuk melakukan perjalanan yang seterusnya. Jadi kalau kita duduk saja tanpa buat sesuatu, kita sendiri akan tertinggal. Jadi ini saya rasa bukan saja peranan kerajaan, termasuklah agensi-agensi dalam kerajaan. Di peringkat bawah sekali, MPKK umpamanya, mereka mengenal pasti golongan belia dalam masyarakat yang mempunyai minat-minat yang tertentu ini. Dan diberi maklum kepada mereka apakah ruang-ruang yang mereka boleh rebut yang disediakan oleh pihak kerajaan. Maksudnya juga kalau salah seorang pemanggil kita tadi menyebut tentang pengangguran di negeri Terengganu dan sebagainya, hal itu harus dikaji semula dan diselidiki lebih tepat lagi kerana peluang-peluang itu sudah banyak. Cuma mungkin dalam bentuk yang berbeza, bukan sekadar kerja kerajaan masuk sektor korporat semata-mata begitu. Sebab itu saya rasa satu paradigma baru yang perlu dibuat ataupun mindset change yang perlu ada dalam masyarakat kita ialah apa yang dimasukkan dengan peluang pekerjaan. Ianya bukan semata-mata bermakna didirikan sebuah kilang yang memerlukan 1,000 orang pekerja. Kerana daripada sebuah kilang yang memerlukan 1,000 orang pekerja itu sebenarnya memerlukan support sistemnya yang tersendiri. Ada perlu pengangkutan daripada syarikat yang lain, ada penyediaan bahan mentah daripada syarikat yang lain, ada penyediaan makanan dalam bentuk kafe, restoran dan lain-lain. Stationery-nya dan lain-lain semua tu yang mungkin bukan asalnya 1,000 tetapi menyebabkan 2-3,000. Jadi inilah yang perlu direbut oleh semua segmen masyarakat. Ada yang pengusaha-pengusaha makanan, mereka boleh mengambil peluang ini. Rebutlah peluang ini. Okey. Baik, Datuk Seri, malang sekali kerana kita harus berakhir. Kita telah sampai ke penghujungnya, tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam ini, mungkin saya nak minta Datuk Seri alang-alang Menteri Besar Terengganu ada bersama dengan kita malam ini ya. Tak tahu bila lagi dapat berjumpa lagi Datuk Seri, harapnya tak lama sangat. Mungkin Datuk Seri ingin sampaikan sebarang pesanan kepada frontliner di Terengganu secara khususnya rakyat Terengganu yang akan berdepan Ramadan tanpa bazar Ramadan tahun ini. Kita dah ada 7 hari lebih kurang, seminggu lebih kurang lagi untuk sampai ke bulan puasa, dan juga peringatan untuk mendepani dan menumpaskan COVID-19 ini. Kita mempunyai peluang bahawa berdepan dengan krisis seperti ini, setengah krisis-krisis yang lain tu hanya mereka segmen-segmen tertentu saja yang akan berdepan. Kalau perang, golongan tentera saja yang akan berdepan. Orang lain tidak secara direct. Tapi ini adalah
di mana semua orang berperanan. Medan kita semua. Medan kita semua tak terkecuali. Walaupun ada di kampung, ada di mana-mana sahaja, mereka semua berperanan. Jadi saya rasa mainkan peranan masing-masing supaya mendengar arahan pihak berkuasa. Kalau dikatakan supaya stay at home, stay at home. Kalau dikatakan kepada mereka, okey, mereka boleh menjalankan aktiviti tertentu dengan sekatan-sekatan itu, ikut peraturan. Kalau kata jangan keluar, jangan keluar. Jadi ini adalah peranan masing-masing yang boleh dibuat. Dan tentulah kepada frontliner, saya bagi pihak kerajaan negeri dan saya rasa rakan-rakan kepimpinan yang lain juga melahirkan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada mereka. Tidur terganggu, hubungan keluarga dengan anak dan sebagainya pun terganggu. Setiap hari terpaksa berdepan dengan keletihan, kepenatan, berdepan dengan risiko-risiko di pusat kesihatan, tempat kuarantin dan sebagainya. Inilah pengorbanan mereka yang saya rasa tidak ada galang gantinya. Ya, kita sangat-sangat menghargai mereka. Dan kepada seluruh masyarakat di negeri Terengganu secara khususnya, kita hadapilah Ramadan ini secara bersama, kita hadapilah raya itu secara bersama. Kalau dimaklumkan oleh pihak kerajaan nanti bahawa Ramadan itu ataupun raya itu dalam keadaan-keadaan tertentu, maka kita ikutlah keadaan itu. Dan ini adalah satu sejarah yang setiap di antara kita memainkan peranan. Kita boleh cerita kepada generasi yang akan datang bahawa satu masa dahulu keadaan ini berlaku dalam negara kita. Sebagaimana sekarang ini kalau kita bercakap dengan berjumpa dengan tok nenek kita, mereka menceritakan tentang banjir besar tahun 20-an, tahun 30-an. Kita hanya mendengar penceritaan mereka. Sekarang ini apa yang berlaku, kita menceritakan pula keadaan ini yang sama-sama kita hadapi sebagai sebuah entiti masyarakat. Baik. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami dan juga memberikan kita intipati yang banyak saya kira untuk kita bawa pulang hari ini, sama-sama kita kongsi walaupun anda rakyat Terengganu ataupun rakyat Malaysia secara khususnya, secara amnya. Dan terima kasih juga untuk anda setia menonton siaran Bernama TV malam ini. Kita bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu selama 1 jam lebih kurang dalam ruang bicara malam ini. Saya Wan Syarina dan ini berakhir di sini. Jumpa lagi.